Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizana. So seperti korang tahu yang baru-baru ni Xiaomi telah melancarkan Redmi 90 series yang terbaru, which is ada Redmi Note 90, ada 90 kat tengah aku sekarang ni. Dan Redmi 90 kalau kita tengok spesifikasi dia macam ala-ala Poco M3 sikit lah yang pernah dilancarkan sebelum ni. So dari segi design tu memang berlainan lah sikit kan, dari segi warna pun semua. Tapi dari segi spesifikasi aku boleh katakan yang memang hampir sama je untuk Redmi 90 dan juga Poco M3. Tapi walaupun dia hampir sama, sebenarnya dia masih ada kelebihan juga dari segi spesifikasi yang daripada Redmi 90 ni kalau kena bandingkan dengan Poco M3 lah. So dalam video kali ni aku akan kongsikan serba sedikit first impression aku dan juga unboxing pasal Redmi 90 yang dekat tangan aku sekarang ni. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go. Aku akan unboxing dan aku akan tunjuk kat korang apa yang menarik, apa yang baru dengan Redmi 90 dekat tangan aku sekarang ni. Varian yang aku dapat adalah 4GB RAM dan 64GB ROM. So warna dia adalah Sunrise Orange. Aku difahamkan warna dia ada dalam 4 pilihan warna. So seperti korang tengok, walaupun dia tulis warna dia Sunrise Orange, tapi kotak dia warna purple. Itulah kebiasaan phone-phone Xiaomi ataupun Redmi ni. Okay, dalam dia, first of all, dalam kotak tu tebal gila kotak dia. Dia akan bagi casing macam biasa dan juga manual book. Casing basic macam ni. Dalam dia ada texture sikit lah. Next, smartphone Redmi 90. So warna dia ni aku tak nak tengok dulu, aku nak letak tepi terlebih dahulu. And then pada bahagian dalam ni ada kabel dan juga power adapter lah. So kabel dia ni adalah jenis USB-C to USB-A dan power adapter dengan pengejasan pantas 18W untuk harga bawah RM600. RM600 dapat fast charging kan. So kalau yang tak ada tu faham-faham lah kan. So ya, ini spesifikasi sedikit yang diletakkan pada bahagian plastik atas ni. 48MP AI quad camera dengan 6000mAh bateri. Besar gila babe. Dan juga chipset Qualcomm Snapdragon 662, octa-core CPU up to 2.0 GHz dengan skrin sebesar 6.53 inci Full HD Plus dot drop display. So basically untuk skrin dia menggunakan IPS LCD saja, so dia tidak menggunakan OLED. Biasalah phone budget kan, so tak adalah menggunakan OLED. Wah, dia macam ada pancaran cahaya matahari sedikit lah pada bahagian start pada kamera ni, ada memancar ke bawah. So rekaan macam ni aku macam pernah nampak lah dekat smartphone sebelum ni. Smartphone yang bajet-bajet juga, korang faham-faham lah kan apa dia punya pesaing yang paling hebat sekali Redmi ni kan. Lebih kurang je design macam ni. Dan dia ada texture pada bahagian belakang ni. Sedap texture dia, dengan logo Redmi yang memang besar gila pada bahagian belakang. Dan surprisingly, walaupun aku tengok dalam gambar tu macam pelik sikit dia punya logo Redmi, tapi cantik tau sebenarnya logo Redmi ni. Dia tak timbul tapi dia ke dalam, dia macam 3D punya texture. Wah, nice. Untuk camera bump dia tak besar sangat, so dia macam just nice lah camera bump dia. Kalau letak pun tak ada macam teruk sangat macam Xiaomi Mi 10 Ultra tu memang besar gila kamera bump. Tapi ini dia macam biasa-biasa je. So dari segi spesifikasi kamera dia menggunakan quad kamera 48MP kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP makro dan 2MP depth sensor. So kalau kita nak bandingkan dengan Poco M3, dia just menggunakan 3 kamera sahaja, which is 48, 2 dan 2. So dia tak ada ultra wide punya sensor, tapi ini ada sensor ultra wide. So itulah kelebihan yang paling utama sekali untuk Redmi 90 ni. So dari segi kamera dia, aku akan letakkan gambar dekat bahagian video ni, nanti korang tengok dan nilai sendirilah. Untuk dari segi rekaan ni, korang boleh nampak yang dia gunakan panel jenis plastik je pada bahagian belakang ni. So ya, full budget kan, tak adalah panel mahal sangat kan. So untuk pada bahagian kanan dia ni ada fingerprint dekat power button dan juga ada volume button. So basically pada bahagian kiri ni tak ada apa-apa lah. Dia just ada bahagian SIM slot saja yang korang boleh buka dan korang boleh tengok sini dia ada 3 bahagian, iaitu dual SIM dan juga micro SD up to 512GB. So memang besar gila expandable storage dia. So pada bahagian bawah dia pula ada speaker, ada USB-C port dan juga ada mikrofon. Kelebihan utama lagi yang ada pada Redmi 90 ni, kalau kita nak bandingkan dengan phone budget yang ala-ala harga macam dia ada dual stereo speaker, which is speaker pada bahagian atas dan juga speaker pada bahagian bawah. So untuk harga 599 memang susah kita nak dapat stereo speaker sebenarnya, tapi untuk Redmi 90 ni dia bagi sekali. So dia ada added value kat situ.
kalau kita nak bandingkan dengan pesaing-pesaing dia lain lah. Aku rasa dual speaker ni amat diperlukan oleh gamers ataupun orang suka tengok video ataupun yang suka dengar lagu lah dekat smartphone. Kita akan dengar sedikit stereo speaker yang ada pada Redmi 90 ni sama ada padu ke tak padu kan. Okay, stereo speaker dia basically dia tak balance tau atas bawah. So dia lebih kuat pada bahagian bawah. Macam mendap lah bunyi atas tu. Tapi still consider okay lah untuk stereo speaker dia kan. Walaupun smartphone ni dia kelas bajet tapi dia still kekalkan earphone jack 3.5mm pada bahagian atas ni, dan juga dia ada IR blaster pada bahagian atas ni juga, yang korang boleh jadikan smartphone ni sebagai remote control korang. So boleh replace remote control korang kalau hilang ke, ataupun kalau anak ataupun adik korang pergi bawa lari dari jauh, korang boleh gunakan smartphone ni untuk nak control TV ataupun Astro. And then dia juga ada NFC pada bahagian belakang ni. Untuk dia punya OS menggunakan MIUI 12 based on Android 10. Consider baru jugalah Android 10 kan, tak adalah lama sangat. So tak tahulah kalau ada update nanti soon maybe. So dari segi dia punya UI tu memang typical MIUI 12 seperti korang pernah tengok sebelum ni. So tak ada benda yang baru sangat pun dari segi MIUI 12 dia, sama je. Untuk bahagian skrin dia, korang boleh nampak dia punya bezel ataupun dagu pada bahagian bawah ni memang sangat-sangat tebal, typical budget smartphone, dan aku rasa it's okay untuk harga dia kan. Dan dia ada notch pada bahagian tengah dia ni dengan saiz skrin dia 6.53 inci yang bagi aku memang cukup besar lah. First impression aku untuk skrin dia, aku boleh nampak ada sikit lah bleeding skrin pada bahagian keliling dia tu. Ya, benda tu antara kekurangan sedikit yang korang perlu hadam lah untuk smartphone budget macam ni kan. Sebab yalah, dia just menggunakan IPS LCD saja, itu benda yang typical. Dan satu benda korang kena tahu, untuk bahagian skrin ni dah siap pasang dengan screen protector. So biasanya smartphone sekarang kalau keluar je dari kotak memang dah siap pasang dengan screen protector lah, kebanyakan phone Android sekarang ni. So inilah dia punya UI, korang boleh nampak. Aku akan naikkan full brightness. So UI dia agak rasa lah sedikit delay tu kan. Yelah, nama pun smartphone budget ni, kalau dah biasa dengan flagship ataupun mid-range yang high end sikit, aku akan rasa berbeza sikit lah. Tapi untuk orang yang nak upgrade daripada phone-phone yang bawah-bawahan sangat, nak upgrade ke Redmi 90 ni, yes boleh. Tapi in terms of gaming, aku agak ragu-ragu sikit lah kalau korang nak gunakan smartphone ni sebagai gaming, sebab dia just menggunakan Snapdragon 662 saja, which is still okay nak gaming, tapi untuk heavy tu aku tak sarankan sangat lah. So dari segi dia punya bateri 6000 mAh yang cukup besar, dengan harga RM600 bagi aku sangat berbala dengan spesifikasi yang ditawarkan pada Redmi 90 ni. So dengan fast charging 18W lagi, so at least korang akan dapat SOT sekitar 7 ke 8 jam lah. Itu jangkaan aku saja. Overall yang ada pada Redmi 90 ni, aku boleh katakan dia sebagai macam satu jelmaan Poco M3 sebenarnya. Cuma dia ditawarkan dengan warna yang berbeza, rekat yang sedikit berbeza, sebab Poco M3 dia besar gila notch dia pada bahagian atas ni, dan juga spesifikasi yang sedikit je berbeza. So dari segi bateri sama, skrin sama, storage speaker sama, fast charging sama, apa lagi sama, kamera pun lebih kurang sama. Cuma ini ada kelebihan dari segi dia punya ultra wide camera sensor lah. Itulah, tak ada benda yang berbeza sangat. Kebanyakan memang sama aja. Company pun lebih kurang aja kan. Poco, Redmi, lepas tu Xiaomi, lebih kurang aja company dia. So kalau korang yang dah beli Poco M3, jangan menyesal, just relax, chill je, just pakai je Poco M3. Sebab Redmi 90 ni nanti keluar lagi yang baru, Redmi 10T pula. So belilah Redmi 10T, jangan beli Redmi 90. Dia just upgrade sikit je, tak banyak pun. Dan kalau korang yang nak upgrade daripada phone yang bawah daripada Redmi 90 ni, yes, bolehlah consider untuk nak upgrade. Tapi kalau korang dah pakai yang tinggi sikit pada Redmi 90, tak payahlah nak downgrade pula ke Redmi 90 ni kan, walaupun dia ada stereo speaker. Sebab nanti ada keluar yang baru lagi, Redmi 10T lagi, nanti ada keluar Redmi 11 lagi, so banyak lagi. So just relax, chill je. So ya, itu saja untuk Redmi 90 punya first impression dan juga unboxing video. So overall dengan Redmi 90 ni, aku rasa kalau korang nak beli dengan harga 599 memang sangat berbaloi. Tapi itulah, dapat 4GB RAM saja dengan 64GB storan. Tapi aku galakkan korang just tambah je RM100 lagi untuk korang dapatkan 6GB RAM dan juga 128GB storan. Lagi lebih berbaloi dan juga lagi padu lah dia punya RAM dan juga storan kan, lagi besar sikit. Cuma kalau korang nak tambah dia punya storan, still boleh gunakan micro SD lah. Dia akan mula dijual pada 15 Januari ini. So tak ada promosi, tak ada harga lagi murah pada ni. Dia just jual harga itu saja, 599 dan juga 699 untuk harga pasaran rasmi di Malaysia. So ya, aku rasa itu saja untuk video kali ini, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua untuk nak decide sama ada Redmi 90 ni sesuai untuk korang atau tidak. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang just tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Follow Twitter dan juga Instagram aku. Like, komen dan share video ni. Subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. Redmi 90 cantik, serius cantik.